Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, ini adalah video pembelajaran kita pada uh, pada subjek DA3323 Control System. So uh, disebabkan oleh cuti kita yang ditangguhkan sehingga 31 hari bulan, so saya mikirkan kelas kita akan ditangguhkan. Tetapi pihak pengurusan memohon kepada semua pensyarah untuk melaksanakan kelas secara maya. So saya mengambil alternatif untuk membuat video pembelajaran kita supaya pelajar boleh belajar daripada rumah ataupun daripada mana-mana sajalah. So tujuan utama kita adalah objektif kita adalah untuk mencapai pembelajaran tersebut. So saya rasa kaedah ini dapat mencapai objektif yang kita tetapkan lah. So seperti yang saya janjikan sebelum ni, selepas cuti kita akan mempelajari software Siemens Logo. So saya harap software ini dah pun diterima pelajar dan diinstal di laptop masing-masing, dan saya harap pelajar boleh mengaplikasikan software ini untuk keperluan khusus kita di A3323 Control System untuk pelajar untuk menjawab peperiksaan lah fokusnya, dan juga untuk bantu pelajar mungkin ada yang ingin membuat inovasi, mungkin kita boleh gunakan program ni untuk memperkembangkan inovasi pelajar. So video ni nanti saya akan pecahkan kepada beberapa bahagian basic, peringkat basic, peringkat medium dan peringkat advance. So pada hari ini kita akan belajar peringkat basic dahululah, dan selepas ini juga saya akan keluarkan lagi video ataupun saya akan buat lagi satu video pembelajaran untuk kita ulang kaji berkaitan pembelajaran control system kita. So walaupun kita dah belajar, saya harap pelajar-pelajar boleh manfaatkan video yang saya akan buat sepanjang minggu cuti inilah. Okey, so saya tak nak buang masa. Saya harap pelajar boleh fokus kepada pembelajaran kita. Kalau yang ada di depan PC dengan ataupun boleh berbincang dengan kawan-kawan untuk belajar merujuk kepada video yang saya buat ini. So hari ini kita buat PLC. So PLC pada asasnya adalah satu pemudah cara lah untuk kita membuat programming untuk kita capai apa yang kita nak buat. Contohnya macam biasanya kita buat switching pada lampu, kipas dan sebagainya. So program ini adalah untuk kita menambah baik lah. Menambah baik contohnya macam kita tambah timer, kita tambah counter. Bila kita tambah timer tu, maksudnya bila kita switch on satu lampu, bila kita switch on satu lampu tu, kita boleh lambatkan atau cepatkan switch lampu itu untuk menyala ataupun untuk di-on-kan, ataupun kita boleh aplikasikan pada peralatan-peralatan lain seperti mana yang pelajar lihat pada projek inovasi yang kita telah buat dengan pelajar yang sebelum ini. Okey, kita jangan bincang panjang benda tu, kita terus kepada basic. So mula-mula sekali buka program Siemens Logo. Okey. Okey, bila kita buka je program Siemens Logo, dia akan terus kepada new file. So ada beberapa perkara yang pelajar-pelajar kena belajar dalam basic ni. Yang pertama ni kita ada saya klik di sini file. So di file ni bila kita tunjuk kepada new, okey, console ni kita tunjuk kepada new, dia akan keluar 3 function. 3 bahagian. So bahagian pertama adalah function block diagram. Yang ni yang kita akan buat, yang saya rasakan lebih mudah untuk belajar-belajar. Yang ni ladder diagram yang kita belajar sebelum ni pada Omron.
kelas-kelas yang sebelum ni yang saya tunjukkan tu, yang kita menggunakan konsul, kita gunakan ladder diagram, kita gunakan code. Okey. Sebelum ni juga kita dah belajar tentang diagram apa nama tu? Apa nama tentang diagram lah. Macam mana kita nak setkan diagram untuk ladder diagram ni. So yang yang UDF ni saya akan ajar selepas ni lah bila ada keperluan. So di dalam file ni ada open, ada close, ada close out, ada ni. Di sini pun kita boleh preview, kita boleh print dan sebagainya. Pada edit ni untuk biasanya untuk kita undo atau kita redo kita punya program lah. Kita ada delete, cut, copy paste. Sekarang ni dia masih lagi kosong sebab kita belum ada apa-apa lagi kat dalam ni. So kita ada format ini untuk kita tukarkan font, kita wrap text tu supaya dia boleh ke bawah. Ni macam function dia macam Word. Kemudian kita ada format grid, snap to grid. Kemudian kita ada view, ni kita ada view. Okey, ada zoom in, zoom out. Kita ada tools ni untuk kita transferkan lah kita punya program kita bila kita dah selesai. So kita boleh program, kita boleh menggunakan transfer ni pada contoh macam PC tu logo. Ini kita nak download kepada device. Kalau daripada logo tu PC, maksudnya daripada device tu kita nak upload ataupun kita nak hantar kepada PC. So ni start logo untuk kita onkan secara online dengan logo. Stop logo pun kita nak stopkan reverse logo secara online. Kita ada factory reset untuk logo. Ni function-function yang special function lah. Nanti kita akan pergi satu persatu lah. Okey, kemudian yang lain tu kalau tak faham kita boleh pergi pada hub dah. Dia ada content dan sebagainya. Okey, itu yang secara asasnya. Okey, kemudian di dalam diagram editor ni dia ada selection ataupun console ni. Kemudian dia ada connection. Ini adalah bila kita nak connect antara satu blok ke satu blok. Nanti kita akan tengoklah. Kemudian kita ada cut and join connection. Ini kita akan pakai nantilah. Dan kita ada insert comment. Insert comment ni untuk kita faham ataupun kita nak labelkan program blok kita. Dan di sini ada beberapa lagi lah yang kita akan pergi lebih selepas kita buat amali nanti. Dan ini simulasi, ini pun kita akan gunakan nanti. Dan ini online test. Online test ni kita tak buat lah sebab kita kena sambungkan pada device. Yang ni nanti kita akan buat waktu kelas. Kita sambung pada waktu kelas. Okey. So itu yang asas. Lagi perkara asas tentang blok ni adalah dia ada beberapa benda lah yang di bahagian sisi kiri ni. So dia ada macam-macam function di sebelah kiri. So secara asasnya kita belajar dulu. Secara asasnya kita ada input. Input ni biasanya switch lah. Switch ataupun sensor ataupun apa-apa yang kita nak jadikan dia sebagai input. Okay, so di input ni kalau kita tengok kepada block properties dia boleh kita boleh ubah parameter dia. Sebab sini kita parameter kita kalau standard PLC dia sampai 8 lah. Standard PLC di input dia sampai 8. Tapi kita boleh extend dia sehingga 24. Ini kena beli extension dia lah. Kemudian contoh macam kita nak gunakan I1 nanti sambungan pada device pun kita kena sambung untuk switch 1 ni kepada dia punya port I1. Jangan sambung kat lain nanti tak jadi. So kemudian kita ada blok untuk comment. Comment ni kita boleh tulis apa-apalah. Macam ni saya tulis switch 1. Okey, nanti label dia akan naik lah switch 1. Okey. Kemudian dia ada satu lagi function simulation. So switch ni kita boleh jadikan dia sebagai switch biasa toggle. Ini sebagai dia lock sebagai switch, ataupun kita boleh jadikan dia sebagai momentary push button. Ini ni push button lah, PB lah, push button yang hijau tu yang biasa kita buat motor control tu. Dan ini adalah momentary push button brake. Ini yang apa kita panggil normally close. Normally close Ini yang warna merah, push button warna merah.
Frekuensi ni adalah untuk sensor kalau kita ada menggunakan sebarang sensor dan sebagainya. So kita biasanya kita pakai ketiga-tiga ni lah. Yang ni saja kita pakai switch dengan dia pakai push button apa nama normally open, one push button normally close. So hari ni kita cuba dulu dengan switch ni. So kita okey. Kemudian kita bila kita ada masukan, kita mesti ada keluaran. So keluaran dia blok keluaran, kita klik pada Q ni, output ni. Kemudian kita pindahkan ke dalam diagram editor kita. Bila kita klik, okey, klik kanan pada dia baru kita keluar properties ataupun double klik. So di parameter juga kita sama juga macam tadi, kita boleh labelkan dia dengan label-label yang ada. Standard device PLC Siemens logo ni ada 4 saja output, tapi dia boleh extend sehingga 20 output. Itu kelebihan pada Siemens logo lah. Dia ada 4 output. Biasanya PLC lain pun kalau yang compact ada 4 je output dia. Dan dia boleh extend sehingga 20. So dia extend tu kena belilah extension. Okay. Kalau biasanya kalau orang nak pakai banyak, dia akan beli yang Siemens logo yang banyak output lah, sampai 16, 8, 16, 20, 24 dan sebagainya. So sini ada juga komen. Komen ni sama juga, kita buat label dia. Contoh macam tadi, kita label switch 1 ni, kita label dia sebagai lampu 1. So bila kita okey, nanti dia adakan label dekat atas. Itu keperluan dia untuk komen tadi. Okey. So selepas ni kita belajar macam mana kita nak sambungkan. Sekarang ni kalau kita tengok kat sini connection dia dah ditekan lah. Kalau belum lagi kalau belum lagi dia tenggelam putih macam ni, kita kena tekan F5 lah. Macam contohnya sekarang dekat selection, kita tekan F5, dia akan pergi kepada connect. So connect ni apa tujuan dia? Untuk menyambung. Dia macam wire lah. So kita sambung. Bila kita sambung, barulah antara blok ni bersambung dengan baik. Kalau kita tengok sini, dia warna masih lingkungan hitam sebab kita dalam editor. Okey. So sekarang macam mana kita nak pastikan sambungan kita itu bersambung dan berfungsi. Kalau kita tengok di sini, ni switch toggle dan ini adalah output lampu. Okey, yang ni kita sambung kepada lampu, ini kita sambung pada switch. Ini adalah asas switch biasa yang kita pakai sekarang ni lah, yang normal kita pakai sekarang. Kita on je switch, lampu menyala. So kita tengok simulasi kalau kita nak pastikan betul, kita klik pada simulasi yang dekat atas ni, simulation. Kalau tak boleh tekan ni, kita tekan F3, dia akan pergi kepada simulation F3. Okey, bila tekan F3 saja, bahagian bawah ni akan menunjukkan dia punya simulasi punya komponen untuk simulasi lah. So kalau dekat sini ada I1. I1 ni tadi switch lah. Okey, switch. Dan Q1 ni dia berbentuk macam mentol kan. Okey, so apa yang kita boleh cuba kat sini, kalau pelajar semua perasan, sini dah jadi warna biru, tak ada hitam kan. Kalau warna biru tu maksudnya kita dalam mode simulasi. So bila kita tekan pada switch, okey, kita tengok kat sebelah tu lampu menyala. Kalau kita tengok dalam diagram kita pun semua jadi warna merah. Merah bermaksud dia bercantum ataupun berfungsi. Ini kalau kita sambungkan dia, input satu ni tadi pada switch toggle dan output pada lampu ni akan menyala. So kita boleh simulate terus kita punya diagram kita ataupun programming kita. So ini yang saya kata kelebihan pada program PLC Siemens logo ni. So kita boleh test dulu siap-siap. Okey, ini contoh yang pertama, bagaimana switch ini berfungsi. So kalau kita off, lampu pun padam, ini pun kembali kepada warna biru. Okey, ini asas program untuk PLC. Kalau pelajar masih belum faham, nanti kita boleh ulang semula lah. Okey,
Seterusnya saya akan tunjukkan macam mana kita kita nak apa nama, kita nak ubah. Kadang-kadang kita dah belajar tentang ladder diagram kan, kita nak tengok macam mana bentuk ladder diagram. So pelajar boleh pergi kepada convert to LED. Ada satu simbol kat sini. Okey, convert to LED. So bila kita klik dia, dia akan keluar macam ni. So perbezaan sikit dengan simbol logo yang kita belajar pada Omron, dia sepatutnya ada satu lane dekat sebelah sini kan. Dia jadi satu lane. Sepatutnya dia jadi satu seolah-olah macam sekejap. Okey. Dia lane macam tu. Okey. Ni. Kemudian kita belajar dulu ada diagram macam ni, kemudian ada output. Ini asas dia. Okey, so input ni LD lah. Load lah. Okey, load. Ini output lah. Okey, output. Seperti mana kita belajar sebelum ni, kita kalau dalam mnemonic code tu LD ni kita kena bermula dengan 0 0 0 0 0. So ini LD. Kalau output tengok pada device yang kita gunakan. Kalau device kita gunakan tu jenis backbone, dia bermula dengan 1 0 0 0 0. Kalau yang device yang kita gunakan tu jenis compact, dia akan bermula dengan 0 1 0 0 0. So ada satu lagi kita buat N. Dalam ni kita sambung N. Kan, ingat lagi ini yang kita dah belajar sebelum ni lah. So jangan lupa lah. So ni yang asas ladder. Tapi kalau kita tengok dalam simbol logo ni, dia dah siap macam ni tapi tak ada garisan. So kalau kata kita nak buat, kita nak pindahkan dalam bentuk ladder diagram, pelajar just tarik dan sambungkan saja line dekat sebelah kanan ni. So dia dah jadi ladder diagram. So dia lebih simple, lebih mudah. Okey, kita balik kepada circuit kita. Circuit kita ni diagram yang tadi. Bila kita klik balik ni, yang ladder diagram, yang ni yang diagram yang dia lukis semula untuk kita, nampak lebih cantik kan. Yang ni yang kita lukis tadi. Tu kelebihan dia. So okey, sekarang ni kita boleh pangkah dulu yang ni. Okey. Kita pangkah dulu. Okey, kita fokus kepada yang pembelajaran kita secara asas tadi. Okey, untuk kita edit semula diagram ni, kita kena matikan dulu simulasi. Kalau tidak tekan macam mana pun, dia tak ada. Kita kena matikan dulu mode simulasi. Okey, kemudian barulah kita boleh klik pada sambungan dia. So kalau kita selepas ni kita nak delete dan sebagainya, just kita select dia dan kita tekan delete. Kalau tak nak tekan delete, kita juga boleh klik pada kanan, ambil delete. So dia akan putus juga. So dalam seperti mana program-program yang lain, terdapat beberapa perkara yang kita perlu ingat dalam kita membuat programming, terutama PLC simbol logo ni. Untuk switch, dia boleh kontrol banyak output. Contoh kita ada 4 output. So kita boleh kontrol 4 output. Sebagai contoh, kat sini ni kita nak kontrol 2 output. Boleh kita kontrol 2 output, just kita sambungkan. Kita ambil sini, kita sambungkan, boleh. Okey, ini contoh kalau ada 2 output. So kalau kita simulate pun kita tengok ada Q1 dan Q2. Bila kita on pun dua-dua lampu ni menyala. Maksudnya untuk satu switch boleh kontrol 2 output. Okey, tetapi kita tengok ya. Ini kena tutup dulu. Baru kita boleh klik dia. Okey, delete. Delete. Ini pun saya nak delete. Saya nak tunjukkan contoh ya. Tetapi untuk dua switch dia tak boleh kontrol satu output. Kalau dia nak dua input kontrol satu output, dia kena tambah benda-benda lain. Contoh macam kat sini. Ni katalah ini switch yang kedua. Okey, kita
kita buatlah ini label dia Swiss 2. Okey, Swiss 2. Swiss 2 kalau kita nak sambung pada satu output tak boleh. So, contoh kita saya sambung ni dulu, kemudian nak sambung sini, dia akan keluar, dia akan halang daripada sambungan. So tak boleh nak sambung. Kita tengok incompatible connector. Maksudnya tak boleh sambung. So macam mana kita nak sambung? Okey. So kalau ada dua switch, kita nak sambung pada satu lampu, boleh kita sambung. Banyak mana input pun boleh kita sambung, tapi kita kena tambah basic untuk penyambungan. Kita dah belajar tentang get. Kalau kita belajar tentang OR, apa maksud OR? OR maksud dia atau mana-mana kita masukkan input, dia boleh ada keluaran. Kalau kita masukkan AND, kena dua-dua on baru dia function. Ni yang asas yang kita dah belajar dalam kelas yang sebelum ni. So kita aplikasikan balik. Ni kita sebagai contoh, kita pakai OR. So yang tadi kita tak boleh sambung dua kan. Yang ni kita boleh sambung banyak pun tak apa. OR ni kita boleh tambah banyak-banyak lah untuk penyambungan. So dekat sini kalau saya tekan simulasi pada I1, lampu Q1 akan nyala. Okey, kalau saya tutup switch 1, saya on pada switch 2, Q1 juga boleh menyala. Ini kegunaan OR. Okey. Ini kalau kita ada banyak input untuk kita kontrol satu output, ni kegunaan dia. Okey. Kalau kita menggunakan AND, kita cuba AND. Tadi macam saya cakap, AND ni kita dua-dua kena on baru dia boleh function. Jadi kebiasaannya AND ni adalah kita gunakan sebagai control, main switch control dan sebagainya. Contohnya switch 1 ni sebagai switch control, switch kawalan. Jadi switch 2 ni adalah switch di customer untuk buat, ataupun switch yang kedua yang kita kena on kan untuk kita boleh gunakan lampu ni, ataupun soket lah biasanya kalau untuk AND ni. So bila kita simulate dia, bila kita tekan satu, dia tak ada function. Tapi satu ni kalau tengok sini, line dia dah merah, maksudnya dia dah on. Yang lain belum on. Sehingga kita tekan input yang kedua, baru dia function. Ini kegunaan keperluan kepada kefahaman get tadi. So saya harap pelajar jangan lupa lah pembelajaran yang kita sebelum ini berkaitan dengan get, berkaitan dengan ladder. Semua itu membantu pemahaman pelajar dalam pembelajaran yang seterusnya. So ini adalah asas. Ini adalah asas. Okey. So saya harap pelajar boleh mula belajar dengan basic PLC. So saya rasa pelajar boleh faham dan boleh membuat programming asas lah. Kalau tengok pun tak susah pun, mudah saja. So nanti kita akan buat latihan asas. So kita jumpa untuk video yang seterusnya. Okey, terima kasih.